Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hanif Harun, Bendahari Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nordin bin Ibrahim, Penolong Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Seterusnya kepada ketua-ketua unit, pengarah-pengarah, kaki tangan pegawai Perkim Kebangsaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Perhimpunan Bulanan Warga Kaki Tangan Perkim Kebangsaan. Bagi membuka tirai dan mendapat kedatangan di dalam majlis ini, dijemput Encik Abdul Qawi Navin Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan setinggi kesyukuran kepadamu atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar rahmatilah dan berkatilah Perhimpunan Bulanan Warga Perkim pada pagi ini. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar mudahkanlah urusan kami dalam segala kerja dakwah, agar dapat kami meluaskan dan memperkasakan lagi syiar agamamu. Ya Allah, peliharalah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk saling sayang menyayangi, bantu-membantu dan bekerja sama dalam melaksanakan tanggungjawab kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ucapkan kepada Encik Abdul Qawi Navin yang telah memimpin doa itu tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, dijemput yang berbahagia Tuan Haji Mamat Cik-Cik selaku Setiausaha Kerja, Pentadbiran dan Program untuk memimpin ikrar penjawat Perkhidmatan Perkim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan yang berbahagia Tan Sri Setiausaha Agung Kehormat, yang dimuliakan Datuk Bendahari Kehormat dan Datuk Penolong Setiausaha Kehormat, yang saya hormati yang bahagia Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Ikrar ialah satu janji yang bersungguh-sungguh hati kita buat dengan lisan. So marilah kita berikrar dengan tulus, ikhlas serta bertanggungjawab untuk menghayati dan melaksanakan janji-janji kita. So please, we give our best to serve in Perkim. Kita sama-sama memberi the best, khidmat yang paling baik kepada Perkim dengan bersih, cekap dan amanah, berintegriti. Because as of today, because we never know, tomorrow we never comes. Tak mungkin kita tahu, we uncertain about sama ada besok masih ada ke tidak. So as of today, please give our best to serve Perkim. Dan kita mulakan dengan ikrar. Kami
pegawai dan kaki tangan perkim berikrar dan patuh dengan janji-janji kami. Pertama, bekerja mengikut prinsip Islam. Kedua, bekerja untuk mencapai visi, misi dan matlamat pergi. Ketiga, bekerja sedaya upaya dengan penuh tanggungjawab dan berkualiti. Keempat, mematuhi undang-undang, peraturan dan arahan pejabat. Kelima, bekerja bersama dengan pengurusan dan rakan sekerja dengan padu, harmoni dan bekerjasama. Keenam, patuh dan setia kepada ketua kami. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Lembaga Tuan Haji Muhammad Cik yang telah memimpin ikrar penjawat perkhidmatan perkim itu tadi. Seterusnya, majlis dijemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kormat Perkim Kebangsaan untuk menyampaikan amanat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala afdali khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang bahagia Bendahari Datuk Hanif, Bendahari Kormat dan juga Datuk Nordin, Perlung Setiausaha Agung, tuan-tuan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menyambung sedikit apa yang telah dinyatakan oleh Yang Bahagia Encik Muhammad sebentar tadi mengenai dengan hari esok. Dalam pepatah Arab terdapat satu pepatah yang berbunyi inna ghadan linazirihi qarib. Besok bagi mereka yang berfikir adalah sangat hampir. Inna ghadan linazirihi qarib. Besok sebenarnya sangat dekat dengan kita. Dan hari ini yang kita hayati sekarang ini sebenarnya adalah hari besok bagi semalam. Semalam kita berkata besok kita ada perhimpunan. Sekarang kita sudah berada pada hari yang dikatakan semalam, hari besok. Dan begitulah seterusnya. Inna ghadan linazirihi qarib. Besok itu sebenarnya hampir. Perkataan besok sangat luas. Kerana dalam Quran pun ada sebut besok. Tapi bukan besok Melayu, besok dalam bahasa Arab. Bila Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Yang bermaksud sampai akhir ayat, yang bermaksud wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berfikirlah tentang hari esok. Quran pun sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, setiap jiwa seperti kita dan juga siapa sahaja yang berjiwa hendaklah berfikir tentang hari esok. Dan hari esok ini bukan bermakna hari besok, hari Sabtu sahaja. Besok dalam jangka pendek dan besok dalam jangka panjang. Kerana perkataan besok dalam Al-Quran disebut
bagi mereka yang mahir dalam bahasa, perkataan besok mengikut istilah bahasa Inggeris dalam grammar, dalam English grammar, dia common noun. Dia tak sebut spesifik. Kalau disebut secara khusus, maka disebut al-ghad. Besok artinya hari Sabtu. Tapi Quran sebut besok yang bermaksud, mungkin besok yang kita maksudkan ialah hari Sabtu. Dan mungkin besok sampai bila-bila. Kerana itu pengertian besok sangat luas. Kita kena fikir mengikut Al-Quran ini, hendaklah kita berfikir tentang besok. Bagaimana kita hendak hidup, bagaimana kita harus survive besok, kita prepare hari ini. Jadi perkataan besok itu sangat penting, dan kalau perkara ini diulang-ulang pun sangat baik. Ramai orang berkata bahawa kalau kita sudah lakukan suatu perkara tak payah ulang lagi. Dan mungkin juga ada orang berkata kalau dah mengucap syahadah maka tak payah lagilah ulang lagi. Kalau saudara baru sudah mengucap syahadah, ada yang berkata bahawa kenapa nak suruh dia mengucap sekali lagi? Sebenarnya itu adalah fahaman yang dangkal. Kerana syahadah itu harus diulang. Kita sendiri tahu bahawa berapa kali kita ulang perkataan syahadah setiap hari. Dalam sembahyang kita, ulang lagi. Ulang lagi. Walaupun kita sudah mengucap kalimah syahadah, syahadah tidak memada sekali. Lagi kerap, lagi bagus. Kalau saudara baru pun dah mengucap syahadah, ulang lagi. Sangat bagus. Yang kita dah masuk Islam lama pun, dalam agama Islam, ulang lagi. Sehingga di universiti pun, kalau siapa yang menjadi profesor, dia mesti ada pengukuhan profesor. Kalau tidak ada pengukuhan, professorship dia belum sempurna. Maka jangan ada orang berkata bahawa kalau dia jadi profesor, maka dia sudah selesai. Sebenarnya profesor mesti ada pengukuhan profesor, iaitu mesti beri lecture yang mempunyai satu kekuatan hujah-hujah ilmiah, maka barulah boleh dikekalkan the professorship itu di universiti. Bagi seorang Muslim, ulanglah. Sama juga dengan yang disebut oleh Encik Ahmad tadi. Mungkin ada antara kita berkata, kenapa nak ulang-ulang? Sangat ikrar. Jadi saya sudah berikan jawapan. Mengulang ikrar itu tuntutan agama kita. Mengulang syahadah tuntutan agama kita. Buktinya setiap kali sembahyang kita dikendaki menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengulangan. In every prayer we have to mention asyhadu an la ilaha illallah. Maka sebab itu bila kita sebut besok, saya pun teringat apakah yang harus saya sedia. Kalau tuan-tuan masih muda, mungkin persediaan anda perlu lebih banyak kerana masa yang anda akan tempuh lebih panjang lagi. Dan bagi mereka yang macam usianya lebih sikit, maka kita perlu prepare hebat lagi kerana masa yang berbaki sedikit. Itu adat kehidupan. Maka sebab itu kita di Perkim ini, bila kita sebut besok, saya ingin menyatakan bahawa di bangunan ini, hari ini kita lihat ada kegiatan-kegiatan yang kita aturkan. Dan kita sudah tahu bahawa sebahagian besar space bangunan ini akan dikosongkan apabila Majlis Agama Islam sudah mempunyai rumah yang tersendiri. Walaupun ini tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan, tapi saya nak beritahu bahawa marilah kita sama-sama fikir bagaimana kita mengihya bangunan ini. Kerana bila sampai besok yang mungkin bulan 1, mungkin bulan 2, mungkin bulan 3, mungkin bulan 6 mereka akan kosong, tapi sudah pasti sebahagian besar bangunan ini akan kosong. Janganlah tuan-tuan sekalian, bila dah kosong, walaupun kita habis kerja pukul 4.30, janganlah pukul 3 nak balik. Sebab takut hantu. Dah orang tak ramai,
kita akan mencari alasan bahawa kita tak boleh duduk lama sebab kosong, saya takut kena balik awal, buat alasan untuk balik awal. Tapi saya nak ceritakan bahawa dalam peringkat pentadbiran kita dah bincang dah apakah yang akan kita buat, dan saudara-saudara sekalian perlu bersedia juga. Kalau ada idea, cuba beritahu kepada kita. Kita bekerja sebagai satu tim. Sebab itu saya masuk minta izin daripada pegawai yang menyewa bangunan ruang di sebelah kiri saya ini, kerana semuanya ini akan kosong. Bila sampai masanya akan kosong. Mungkin bulan 3, mungkin bulan 4, tapi akan kosong. Tapi jangan kita fikir bahawa lambat lagi. Tadi saya sudah sebut, besok sebenarnya dekat. Apa kita nak buat? Dulu bangunan ini, ruang ini, alhamdulillah, bila berlaku peristiwa COVID-19 dengan hebatnya, maka kita telah diizinkan untuk mendirikan Jumaat, sembahyang Jumaat di bangunan ini. Sekarang keadaan sudah berubah. Pressure daripada COVID-19 tidak begitu hebat lagi. Maka kebenaran yang diberi itu, yang dianggap sebagai satu rukhsah, lesen sementara, telah diangkat balik kerana keadaan sudah berubah. Bagaimana kita harus mengihya surau ini? Bagaimana harus kita mengihya space ini? Kerana tuan-tuan juga kena tahu bahawa space ini perlu digunakan semaksimum yang boleh. Kerana di sini setiap every single minute kita belanja. Cuba tuan-tuan fikir apakah yang kita belanja pada setiap minit di bangunan ini. Kalau kita keluar bangunan, udara di luar panas. Bila kita masuk ke ruang ini, sejuk. Adakah sejuk itu percuma? Jawapannya tidak. Selagi pendingin udara berjalan, ini dah bertahun-tahun, dah 60 tahun, 30 tahun, kita keluar duit, bayar untuk menjadikan ruang ini selesa diduduki dan selesa untuk membuat kegiatan. Kerana atas kepala kita ada aircon. Kos aircon jangan kita fikir murah. Maka sebab itu saya nak beritahu bahawa pengurusan bukan sahaja semalam, dah beberapa kali saya nak maklum pada tuan-tuan, kita sudah memikirkan apakah kita perlu buat. Kerana besok tak boleh tunggu lama-lama. Kerana besok dekat. Jadi saya nak beritahu, kalau ada tuan-tuan ada pandangan, sila beritahu. Bagi langkah awal yang boleh kita buat pada masa ini, saya ingat bolehlah saya umumkan yang kita bincang semalam, iaitu kelas agama yang pada masa ini sedang dijalankan di tingkat 23 akan ditutup tingkat 23. Kita akan menggunakan ruang ini untuk menjadikan kelas, kerana menaiki ke atas mereka tak naik tangga. Ini juga elok saya beritahu. Apakah dipanggil mubarrirat ataupun justifikasi kenapa kita perlu ubah? Kerana setiap pelajar yang naik ke tingkat 23, dia menggunakan lift. Lift bila bergerak saja bermakna fulus duit. Jumlah yang dibayar oleh Perkim bagi penggunaan lift sebenarnya sangat tinggi. Maka sebab itu sebagai contoh untuk memaklumkan pada saudara-saudara sekalian sebagai rakan dalam tim kita ini, bahawa kita pandang berat tentang setiap sen yang kita belanjakan. Jadi secepat yang boleh, saya telah bincang dengan Cik Mat semalam, kita akan proseskan semua kelas di bawah. Kalau tidak mulai besok ataupun lusa, tapi seberapa cepat yang boleh. Dan sudah kita lihat bahawa ada ruang-ruang yang boleh digunakan. Dan lebih mudah lagi kalau sekiranya kita ditinggalkan oleh penyewa sekarang ini. Maka dalam ruang ini banyak kegiatan yang boleh kita buat.
kerana adalah sukar untuk menjemput orang datang berniaga. Pada masa ini perniagaan tak begitu baik. Mereka boleh berniaga tapi mereka berniaga tanpa income. Tidak ada pelanggan yang datang ke sini kecuali kawan-kawan saja. Maka sudah tentu perlu kita fikir kalau ada cadangan tuan-tuan telah beritahu. Tapi setakat ini dalam pentadbiran yang kita telah rancangkan ialah menghidupkan semula sembahyang Jumaat. Saya dibantu oleh Yang Bahagia Datuk Nordin, sedang kita berurus dengan Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah, supaya dibenarkan kembali, supaya diadakan Jumaat. Itu usaha. Dan tuan-tuan doakanlah, kerana Jumaat itu akan mengihya suasana di sini, keceriaan dan sebagainya. Dan kelas space yang kosong kiri kanan yang kita guna sekali-sekala akan kita gunakan supaya digunakan setiap hari. Barulah kita lihat ada pergerakan. Kalau tidak, mungkin nak masuk ke bangunan ke space ini pun ditakuti. Kerana akan lengang. Tidak siapa yang duduk di sini. Kecuali yang di blok menara saja, di mana terdapat pegawai. Jadi sebab itu, kita berusahalah setakat yang boleh supaya kita bekerja dengan rapat, satu saf, kerana itu adalah contoh bagi kita melicirkan usaha kita berdakwah. Misi kita sebenarnya adalah dakwah. Dan dakwah ini sebagian besarnya bergantung pada bagaimana kita bekerja. Kerja dengan baik sebagai satu tim, dan itulah dakwah. Kerana dalam pepatah Arab lagi satu yang seorang penyair Arab yang bernama Ahmad Syauqi pernah menyebut dalam bahasa Arab, innamal umam al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang bermaksud bangsa-bangsa di dunia ini itu disebut oleh Ahmad Syauqi dalam tahun 20-an lagi, tapi sampai hari ini kontennya masih sangat diperlukan. Bila dia berkata bangsa-bangsa di dunia ini yang survive ialah yang bersama dengan moral. Kalau bangsa itu bersama dengan moral, maka dia survive. Kalau bangsa itu tidak bermoral lagi, maka bangsa itu akan hancur. Dia ada, tapi seolah-olah macam tiada. Tidak ada nilai, kerana darjat kemanusiaan akan turun. Sama seperti makhluk hayawan. Ini disebut oleh Ahmad Syauqi. Itu cara kita berdakwah. Bekerja sebagai satu tim. Kalau ada idea, sumbang pada kita. Dan elakkan daripada kita terjebak kepada perkara yang boleh menyebabkan kita berpisah antara satu sama lain. Nabi Muhammad SAW pun sebelum menerima wahyu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah mempunyai akhlak yang baik. Dan tuan-tuan pun tahu, kerana sebelum daripada dia menerima wahyu, dia sudah pun digelar sebagai, tuan-tuan pun tahu apa gelarannya. Gelarannya ialah Al-Amin, akhlak yang baik, trustworthy, boleh diharap, bersih, kerjanya bersih. Di samping bersih, dia cekap. Bila menjalankan perniagaan kharijah, ia kemudian menjadi isteri, cekap, untung, kemudian amanah. Sebab itu Khadijah berkenan pada dia. Tuan-tuan pun tahu. Akhirnya berlakulah pinangan mengikut adat, maka baginda Muhammad SAW berkahwin dengan Khadijah. Bukan senang nak menawan hati Khadijah. Walaupun usia Khadijah lebih tinggi daripada Muhammad SAW, tapi Khadijah adalah seorang perempuan yang disegani dalam masyarakat Mekah masa itu. Kerana kayanya, kerana keturunannya, tapi dia berkenan kepada Muhammad. Kenapa dia berkenan? Kerana akhlak Muhammad SAW sebelum menerima wahyu di Gua Hira, dia sudah pun dipercayai.
boleh serah harta untuk berniaga walaupun di usia yang muda. Itulah dakwah. Tak mesti dakwah itu bermakna kita mesti berkata, wahai tuan-tuan, terimalah Islam. Dakwah bukan itu sahaja. Kan itu kalau terlampau langsung kadang-kadang ada reaksi buruk. Tapi akhlak itu adalah senjata yang paling berkesan untuk berdakwah. Kita di Perkim ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi kepada kita hidayah dan petunjuk supaya akhlak kita baik. Maksud saya sama, walaupun kita tidak sempurna, tapi bila kita dilihat mempunyai akhlak, cara berfikir, cara bertindak, cara bercakap yang baik, maka itulah wasilah dakwah. Tapi kalau kita bercakap hanya mencari salah orang, mencari salah dan bekerja dengan ada satu hajat untuk mengambil alih kepimpinan dalam Perkim misalnya, itu tidak berakhlak. Maka kita mesti bekerja. Perkim ini organisasi milik publik. Jadi kita bekerjalah dengan baik, tunjukkan akhlak dan insya-Allah kita akan rasa puas bila kita memikirkan apakah yang kita perlu buat bagi menyediakan sesuatu untuk hari esok. Akhirnya, saudara sekalian, oleh kerana musim ini musim termasuk dalam zon kecemasan seperti yang telah diputuskan oleh kerajaan kita, bermakna bahawa Malaysia pada masa ini sedang berada dalam zon kecemasan kerana dikatakan bahawa suasana weather, udara tak begitu baik sehingga bulan Mac tahun depan, maka kita perlu bersedia. Jadi kita ada masa ni, ada 2 bulan lagi tahun ni, 2 bulan dan saya nak maklumkan bahawa kita telah berbincang mengatur persediaan. Kalau berlaku kecemasan, tim sukarelawan kita untuk bantu mereka yang terkena masa banjir perlu bersedia sekarang. Jangan tunggu hujan baru kita nak bersedia. Maka sebab itu, oleh kerana kita tak tahu bila keadaan itu berlaku, dan kalau kita minta janganlah berlaku. Bukan doa kita supaya berlaku, tapi kalau berlaku kita dah ready. Kerana itu adalah wasilah dakwah. Berlaku kecemasan, tunjukkan contoh yang baik. Walaupun banyak tim-tim yang lain, tapi kita pun nak terus pergi bersama dengan memilih kawasan-kawasan yang tertentu untuk kita bantu mereka yang susah. Itulah dakwah yang paling berkesan. Bukan hanya bergerak ke sana ke sini, kita menyebabkan kekeliruan orang ramai. Maka saya minta tuan-tuan standby kerana bagi langkah persediaan ini, saya tak fikir benda itu berlaku besok. Tapi mungkin berlaku juga atau mungkin berlaku minggu depan. Tapi untuk peringkat awal, kita buat satu simulasi awal. Dan ini saya fikir kalau dapat izin daripada Bendahari, kalau ada fulus kit untuk buat simulasi kecemasan. Tim tuan-tuan bersedia. Saya dah beritahu pada Tuan Haji Muhammad tadi, kita pilih satu kawasan buat sementara ini, mungkin minggu depan dan sebagainya, dan kita turun, kita buat gotong royong. Gotong royong sebagai satu simulasi bagi menghadapi keadaan banjir. Kerana kita ada alat-alat yang kita gunakan pada masa banjir, alat pencuci, ada pipe, ada macam-macam lagi. Cuma tuan-tuan sabar sekejap kerana kita sedang berusaha menyediakan vest. Vest ni akan diberi kepada orang yang join pasukan sukarela itu, dan bila pergi dia pakailah. Kerana di vest itu akan tertulis apa dia? Suka dan rela. Jadi kalau disatukan perkataan itu menjadi sukarelawan. Tapi sebenarnya dia suka dan dia rela.
Jangan dia suka tapi tak rela. Tak kita nak. Jadi suka relawan Perkim, iaitu akan kita usahakan. Selain daripada yang telah saya bincang dengan Datuk Bendahara juga, dan selain daripada t-shirt. T-shirt ini kita ada saiz orang yang berbeza-beza. Ada saiz panjang, ada macam-macam lagi. Jadi Datuk Bendahari pun dah tahu dah, mungkin yang t-shirt itu kita akan usahakan supaya ada tulis sukarelawan juga, dan pasukan yang khas itu akan pakai vest dan tertulis. Jadi itu persediaan. Kerana kita hendak berdakwah, tim pentadbiran juga nak berdakwah, tapi dengan menunjukkan amal. Bukan hanya berkata, tapi amal. Dan mudah-mudahan pihak kerajaan pun akan menyedari bahawa betapa pentingnya Perkim ini, kerana kita boleh penetrate untuk semua tanpa mengira agama, tanpa mengira latar belakang kaum. Perkim untuk semua dalam perlembagaan Perkim, sehingga ahli Perkim pun boleh orang non-Muslim menjadi ahli. Tapi kadang-kadang kita terlupa bahawa bagaimana besarnya hasrat dan harapan pengasas Perkim ini. Kita kena deal dengan semua orang, kerana itulah dakwah. Kalau kita deal dengan hanya Muslim saja, maka dakwah tak berkembang. Mesti kita kena deal dengan non-Muslim juga secara yang baik. Barulah bergerak ke usaha dakwah. Jadi, dari situlah saja. Mudah-mudahan kita harap tak berlakulah kecemasan. Tapi kalau berlaku, kita dah bersedia. Dan sebagai conclusion, doakanlah supaya dapat kita ceriakan bangunan ini. Kalau bangunan dikosongkan, quiet, kita harap tak akan berlaku lengang. Kerana pihak aset pun sekarang ini sedang berbincang dengan beberapa pihak supaya ada pihak yang lain yang masuk ke bangunan ini. Bukan pihak yang tak baik, pihak yang baik, yang penyewa baru. Tuan-tuan tahu bahawa ruang pejabat di Kuala Lumpur ini keseluruhannya lebih tinggi daripada ruang pejabat yang terdapat di Hong Kong. Banyak pejabat kosong. Dan lebih, saya dah baca dah maklumat tentang perkara ini. Ruang pejabat di Kuala Lumpur, jumlah yang kosong lebih tinggi daripada kekosongan di Hong Kong. Lebih tinggi daripada kekosongan space di Dubai. Kita paling tinggi sekali. Maka sebab itu, bila kosong, bukan satu perkara yang mudah untuk mencari orang menyewa. Tapi kita berusahakanlah. Ada kawan, kita berunding. Datang, gunakan. Tapi janganlah minta nak guna percuma. Kerana bila masuk, ada kos. Api, elektrik, maintenance dan macam-macam lagi. Maka sebab itu harapan saya ialah rapatkan saf kita untuk bersama-sama sokong-menyokong antara satu sama lain dalam memantapkan pengurusan Perkim, dan pada masa yang sama kita menjalankan kerja-kerja dakwah secara tak langsung. Walaupun kita tidak boleh menyebut hadis, kita tak boleh sebut hadis dan ayat Quran dengan tepat, tapi gerak kita adalah gerak dakwah. Itulah harapan saya. Gerak kita, gerak pentadbiran adalah gerak dakwah. Usaha kita, walaupun kita tidak menyebut perkataan dakwah, tapi usaha ke arah pemantapan dakwah. Itulah mission kita. Jadi itulah saja ucapan saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan tolong mendoakan supaya bangunan ini akan sentiasa ceria dan diimarahkan demi kebaikan Islam. Itulah saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.